percayakan maksudmu, tiada keraguannya. Seluruh makhluk merasa syahdu, wahai wajahmu yang bercahaya. Kasih dan cinta kepadamu, sentiasa merinduimu. Yakin percayakan maksudmu, tiada keraguannya. Seluruh makhluk merasa syahdu, wahai wajahmu yang bercahaya. Kasih dan cinta kepadamu, sentiasa merinduimu. Yakin percayakan maksudmu, tiada keraguannya. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. 3 buah pusat peminahan sementara PPS dibuka di negeri Kedah pada malam tadi bagi menempatkan sebanyak 167 mangsa yang terjejas akibat banjir di daerah Padang Terap dan Kubang Pasu. Mengulas selanjut Ketua Bahagian Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah, Meja Bersekutu Muhammad Suhaimi Muhammad Zim memaklumkan bahawa kesemua mangsa yang terlibat terdiri daripada 51 keluarga dari 2 buah daerah berkenaan. Sementara itu katanya lagi di daerah Kubang Pasu, satu PPS iaitu Sekolah Kebangsaan SK Binjai dibuka pada pukul 10.30 malam tadi bagi menempatkan sejumlah 91 orang daripada 28 keluarga dari Kampung Teluk, Kampung Bendang Dalam dan Kampung Tanjung. Sejumlah 3,864 pelajar institusi pengajian tinggi IPT di 6 buah kampus di negeri Sarawak telah mendapat manfaat daripada program Bank Makanan Siswa yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNACP sehingga bulan lepas. KPDNACP menerusi satu kenyataannya menyebut bahawa pelajar di Sarawak berkenaan merupakan sebahagian daripada 20,951 siswa di 28 buah IPT seluruh negara yang sudah menerima bantuan daripada inisiatif program yang diperkenalkan sejak 15 Februari 2019. Akhir sekali, seramai 300 pelajar dari keluarga kurang berkemampuan B40 di Sabak Berenam dan Sungai Besar Selangor menerima bantuan cermin mata percuma daripada Yayasan Bank Rakyat YBR. Penyerahan tersebut disempurnakan oleh 2 ahli lembaga pemegang amanah YBR, Datuk Dr. Abdul Rahman Bakri di Sabak Berenam dan Widya Wati Abuzar di Sungai Besar dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sabak Berenam. Sementara itu, Datuk Dr. Abdul Rahman berkata YBR prihatin dalam membantu pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan dan bantuan cermin mata berkenaan akan memanfaatkan 300 pelajar di seluruh Sabak Berenam. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 16 Mei 2009, Multaka Kebudayaan dan Kesenian Islam telah berlangsung di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi Selangor. Program ini merupakan anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM dengan Kementerian Penerangan Komunikasi Kesenian dan Kebudayaan serta Persatuan Kaki Tangan Wanita Universiti Kebangsaan Malaysia Sukmanita. Seminar yang bertemakan Islam Melestarikan Kebudayaan Malaysia ini dihadiri oleh sejumlah 200 orang peserta. Sebanyak 4 kertas kerja dibentangkan dan 1 sesi forum diadakan sepanjang seminar berlangsung. 4 kertas kerja dibentangkan termasuklah peranan kebudayaan Melayu dalam membina jati diri wanita, peranan media swasta dalam membina jati diri wanita, penerapan budaya
dan kesenian Islam dalam drama dan filem serta unsur Islam dalam novel. Manakala, sesi forum pula membincangkan tajuk Islam melestarikan kebudayaan Malaysia. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Masalah pendengaran dalam kalangan kanak-kanak. Adakah anda yakin anak anda boleh mendengar dengan baik? Masalah pendengaran adalah kecacatan yang tidak kelihatan dan kurang disedari sekiranya berlaku dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Ketahui status pendengaran anak anda melalui ujian saringan pendengaran. Ujian saringan pendengaran boleh dilakukan untuk semua peringkat usia seawal kelahiran. Ianya mudah, pantas dan tidak menyakitkan. Pengesanan dan pemulihan awal dapat membantu perkembangan pendengaran, pertuturan dan minda anak anda. Ibu bapa, bantulah anak anda. Jangan berlengah. Peka dengan deria pendengaran anak anda. Kunjungi fasiliti kesihatan berhampiran yang menawarkan pemeriksaan pendengaran. September ini, nantikan isyarat memanggil dan jadi pemanggil terpantas dalam kuis inspirasi setiap Isnin hingga Jumaat di Radio IKIM. Menangi sebahagian wang tunai atau wang terkumpul sebanyak RM6,000 dengan hanya menjawab soalan pengetahuan awam yang mudah. RM100 akan menjadi milik anda bagi setiap jawapan yang betul. Jika tiada pemenang, wang tersebut akan digandakan dalam segmen seterusnya. Dengarkan isyarat memanggil dalam segmen Warna Pagi IKIM dan Destinasi IKIM dan menangi wang tunai hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari laman web www.ikim.my. Salawatul Karim Syahra wa hawla Alfa alfin ala Rasulil Mu'alla Salawatul Karim Syahra wa hawla Alfa alfin ala Rasulil Mu'alla Salawatul Karim Syahra فتوح العارفين يا الله يا الله يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين يا الله يا الله
Inspirasi IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami. Selamat pagi untuk anda semua. Saya Siti Rohani Surani kembali untuk hari ketiga sempena dengan jadual anja untuk 10 pagi hingga 2 petang menerusi slot aspirasi pagi Khamis ini. Moga pagi yang indah buat anda semua ya. Dan indah tu puncanya kat mana tahu? Hati kita, hati masing-masing. Hati ni kan ibarat raja pada badan kita. Elok hati, eloklah semuanya. Busuk, rosak hati, rosaklah segalanya kan. Dan sama juga hati ni ibarat macam besi berani. Kan besi berani besi berani kan dia mudah menarik apa-apa benda yang berdekatan dengannya, mudah menarik sesamanya lah kan. Jadi hati ibarat besi berani. Jadi kalau hati tu baik, dia menarik benda yang baik. Hati tak baik, menarik benda yang tak baik. Gitulah gambarannya kan. Pagi Khamis ni saya doakan semuanya lancar dan harap dah sarapan dan perut kenyang. Dan bila perut kenyang ni banyak benda selesai ya. Mood baik, kita risiko nak kacau orang tu kurang kan. Dan kita mudah melemparkan senyuman. Senyuman yang ikhlas tu satu penawar sebenarnya untuk orang yang mungkin tengah gundah gulana, tengah sakit ke, tengah sedih ke kan. Baik, kita nak bersama selepas ini para pendengar untuk apa? Untuk rancangan sulung pagi Khamis ini bersama untuk rancangan Tasmim Ibadah live seketika nanti bersama dengan Ustaz Muhammad Lutfi Muharram. Jadi anda terus setia dengarkannya selepas ini. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Nawwir qulubana ya Allah, ka qalbi rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah, seperti hati Rasulmu ya Allah. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun.
hati kami ya Allah, seperti hati Rasul-Mu ya Allah. Nawwir qulubana ya Allah, ka qalbi Rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah, seperti hati Rasul-Mu ya Allah. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Selawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul, Nabi-Nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Menyala itu pelita, berkelip itu kejora, berkilau itu permata, bersinar itu cahaya, purnama di malam hari, semerbak harum kasturi, memancar wajah berseri, meresap kesan nubari. Rasulullah, cahaya atas cahaya, menerangi seluruh alam buana. Nur ilahi bercahaya di langit, Nur Muhammad bercahaya di bumi. Akhlak mulia yang terpuji, peribadi luhur murni, dikasihi, disayangi, kau penghulu para nabi. Cahaya merabalah kita, tanpa pedoman tersesat di dunia. Al-Quran dan Sunnah, petunjuk yang nyata, hidup sentosa di suluk cahaya. Menyala itu pelita, berkelip itu kejora, berkilau itu permata, bersinar itu cahaya, purnama di malam hari, semerbak harum kasturi, memancar wajah berseri, meresap kesan nubari. Rasulullah, cahaya atas cahaya, menerangi seluruh alam buana. Nur ilahi bercahaya di langit, Nur Muhammad bercahaya di bumi. Akhlak mulia yang terpuji, peribadi luhur murni, dikasihi, disayangi, kau penghulu para nabi. Tanpa cahaya merabalah kita, tanpa pedoman tersesat di dunia. Al-Quran dan Sunnah, petunjuk yang nyata, hidup sentosa di suluk cahaya.
sangat nak jadi jurutera. Tapi kalau jadi pakai IT pun saya suka. Saya pula minat sangat nak jadi chef terkemuka. Tapi dapat jadi perekal fashion pun menarik kan? Apa pun kerjaya idaman anda, persiapkan diri mengikuti tawaran pengajian yang disediakan di Institut Kemahiran Baitul Mal IKB. IKB menawarkan pengajian berkualiti seperti kejuruteraan elektrik, perkhidmatan dan penyajian makanan, rekaan fashion dan pembuatan pakaian, teknologi binaan bangunan dan seni reka grafik komputer. Mohon di www.mawib.gov.my. Pengambilan Januari 2023 kini dibuka. Kos pengajian ditaja sepenuhnya oleh Mawib. IKB, kami datang dengan harapan, kami pulang bawa kejayaan. Tertakluk terma dan syarat. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa telekum raudah. Dapatkan telekom Raudah, telekom sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Jadi farma untuk anak-anak, jadi farma untuk ibu bapa. Vitamin C Gummy tanpa gula putih, pewarna atau perisa tambahan. Dapatkan di www.herbitas.com atau WhatsApp 0377347155 0377347155. Jadi farma dengan jadi farma, jadi farma semesti jadi farma. Seimbangkanlah antara kerja dan cuti. Jangan terlalu gila kerja kerana itu akan lebih menekan anda. Pekerja yang cemerlang ialah yang berjaya menghabiskan cuti tahunannya kerana dia berjaya seimbangkan antara kerja dan cuti. Minda dan badan kita juga perlukan rehat. Ingat tu. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani untuk Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Palestin dianggap sebagai tanah suci umat Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud. Nabi Musa berkata lagi, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yakni Palestin yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kamu memasukinya, dan janganlah kamu berundur ke belakang. Jika kamu undur, maka kamu kelak menjadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat." Surah Al-Ma'idah ayat 21. Palestin juga merupakan tanah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, maksudnya, Maha suci Allah yang telah memperjalan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidul Haram di Makkah ke Masjidul Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihat kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra ayat 1. Di Palestin juga terdapat Masjidul Aqsa yang merupakan kiblat umat Islam yang pertama sebelum ditukar kepada Masjidul Haram yang menghadap Kaabah. Sejarah juga mencatat satu lagi peristiwa penting di bumi Palestin. Pada tahun 1187 berlaku perang salib antara tentera Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan tentera Kristian. Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan ketinggian akhlak dengan tidak membalas perbuatan tentera salib yang zalim semasa menawan Baitul Maqdis dan negeri-negeri yang dilewati. Sultan Salahuddin memberikan perlindungan kepada semua tawanan perang, golongan tua, wanita dan anak-anak tentera salib dan memberikan tempoh 40 hari untuk mereka meninggalkan Baitul Maqdis. Akhirnya seluruh tanah Palestin dapat ditawan semula. Negara tidak sah Yahudi telah tertubuh di Palestin dengan kenyataan dasar oleh kerajaan British
yang mengisytiharkannya melalui perisytiharan Balfour pada 2 November 1917 dan mendapat persetujuan Amerika Syarikat pada 31 Ogos 1918. Mahukah kita terus melihat air mata rakyat Palestin terus mengalir sederas darah mereka yang tumpah ke bumi? Relakah kita terus membiarkan peristiwa pembunuhan beramai-ramai seperti yang berlaku di kamp pelarian Sabra dan Shatila terus berulang? Sanggupkah kita hanya pekakkan telinga mendengar tangisan dan jeritan golongan tua, wanita dan anak-anak kecil yang tidak berdosa? Ayolah kita bangun, satukan hati dan kudrat kita tanpa mengenal agama dan kaum demi pembebasan dan keamanan Palestin. Negeri Sembilan 102.7. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Radio IKIM, dan Alhamdulillah para pendengar setiap hari Khamis antara 10 pagi hingga 11 pagi. Inilah rancangannya kita kembali menerusi rancangan Tasmiyah Ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi bin Muharram. Boleh dengar dan tonton saat ini di AB Live kami di IKIM FM dan juga di radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Bersama lagi dengan Ustaz Lutfi dan para pendengar, para penonton untuk satu lagi episod Tasmiyah Ibadah. Kali ini untuk sesi soal jawab. Jadi pendengar kita boleh tanyakan apa saja tentang isu berkaitan dengan sembahyang ke, ibadat apa, puasa ke, zakat ke nikah cerai ke, semua boleh. Ustaz Lutfi akan berkongsikan jawapannya dan juga hukum hakamnya. Baik Ustaz, bila kita sebutkan tentang sesuatu hukum kan, bila adanya media sosial ni lambangkan maklumat di situ kan. Kalau dulu memang kita fahami dan kita akur bahawa untuk kita berpegang kepada sesuatu hukum itu memang kena dengar daripada ahlinya sendiri kan, daripada mungkin orang yang pakar dalam bidang tertentu, pakar hadisnya kan, pakar Al-Qurannya, dengar daripada para mufti ke. Tetapi sekarang ni mungkin setengah-setengah daripada kita kan, yang dia rasa dia dah belajar banyak benda dan dia rasa dia boleh beri sedikit sebanyak pandangan tentang sesuatu hukum, walaupun dia kata dia bukan level mufti ke level yang pakar tentang sesuatu, tapi dia kata berdasarkan apa yang saya pernah dengar ustaz sekian-sekian pernah cakap gini. Jadi saya rasa betul lah kalau hukumnya gini untuk sesuatu perkara. Jadi macam mana ustaz, bolehkah orang biasa ni yang banyak ilmu bercakap tentang sesuatu hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada yang bertugas. Sama-sama. Dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menerangkan dan menjelaskan tentang hukum disifatkan sebagai al-muwaqqi'ina 'anillah. Orang yang menandatangani bagi pihak Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Kalau dia bercakap tentang sesuatu hukum, maka dia mewakili bagi menjelaskan kehendak Allah dan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, maqam ifta ataupun memberi fatwa ataupun mengeluarkan hukum adalah maqam yang besar, maqam yang tinggi. Dalam masa yang sama, dia adalah maqam ataupun kedudukan yang penuh dengan tanggungjawab. Justru itu ada ahlinya yang berkelayakan. Sebenarnya manusia faham dalam urusan-urusan lain diserahkan kepada ahli. Dalam urusan membetulkan kenderaan, dalam urusan memasak, dalam urusan menjahit pakaian dan lain-lain, manusia fahami bahawasanya serahkan kepada ahli.
Tetapi dalam bidang agama, sebahagian orang seolah-olah tidak faham ataupun buat-buat tak faham bahawasanya seperti mana dalam bidang tertentu ada ahlinya, maka begitu juga dalam bidang agama. Jadi kalau seseorang itu dia bukan ahli dan dia diminta bercakap dan dia tidak bercakap, dia tak berdosa. Bukan maknanya bila dia tidak bercakap, maka dia itu berdosa. Bahkan bercakap itu yang berdosa. Maka oleh kerana itu, kita tidak perlu memberat-beratkan diri untuk bercakap apa sahaja, kerana itu bukan tuntutan untuk semua orang. Yang dikira menuntut ilmu kalau orang itu tahu dan dia tidak khabarkan. Adapun dalam bab perkara-perkara yang asas, perkara-perkara yang fardu ain, maka seseorang itu boleh berkongsi ilmu yang dia belajar. Dia boleh berkongsi ilmu yang dia belajar. Perkara-perkara asas, perkara-perkara fardu ain, ataupun dia boleh nukilkan apa yang dia dengar. Adapun perkara itu merupakan buah fikiran dan istinbat dia, maka dilarang. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kamu jangan cakap benda yang kamu tidak tahu. Dan perkara ini saya fikir adalah asas dalam semua ilmu, tetapi dalam bab agama dia menjadi lebih penting kerana kesalahan dalam memberi jawapan itu memberi kesan kepada akhirat. Kalau salah dalam menjahit baju tu sengit je. Kalau salah dalam memasak, masakan tu tak sedap. Dia tak ada kena-mengena dengan akhirat. Tetapi bab agama ini dia ada kena-mengena dengan akhirat. Maka mudah sahaja kita tidak perlu memberat-beratkan diri kita untuk bercakap apa yang kita tidak tahu. Dan Allah Ta'ala tidak akan hukum kita kalau kita tidak bercakap tentangnya. Baik, terima kasih Ustaz. Penjelasan asas kepada semua ilmu, bak kata Ustaz Lutfi. Baik, pendengar kita boleh hantarkan apa jua persoalan berkaitan puasa ke, zakat ke, penjagaan anak haldonah ke, perceraian nikah kahwin ke, semua boleh insya-Allah bersama Ustaz Lutfi. Di mana cara nak letakkan soalan itu boleh letakkan di FB Live kami di ruangan komen di sebelah muka Ustaz Lutfi kita tu, senyum seri-seri, dan juga boleh hantar di WhatsApp nombor konti kami lah, di nombornya 01129004 004. Ulang 0112904004. Baik, kita raikan soalan di WhatsApp konti yang bertanya saat ini tentang puasa. Puasa diam tak diam kalau tengok kalender lah. Memang setengah orang kata tak boleh sebut kita puasa 23 Mac, tak tentu lagi ikut kalender. Secara rasminya kena dengar lah kan pengumuman besar yang kat TV itu kan Ustaz kan. Okey. Ini sebagai ulang kaji jugalah tentang puasa yang tak lama lagi ni, insya-Allah kalau panjang umur untuk Ramadan yang akan datang. Seseorang berpuasa sunat Syawal tapi tak sempat untuk menghabiskan 6 hari. Puasa 6 Ustaz. Tapi dapat buat puasa cuma 4 hari saja. Soalannya, bolehkah dia qada puasa tersebut pada bulan Syawal akan datang dan teruskan puasa 6 hari yang baru pula? Ustaz daripada Sa'diah Melaka. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa 6 hari daripada bulan Syawal adalah puasa yang disunatkan setiap tahun untuk melakukannya. Dan apabila seseorang itu terlepas daripada peluang berpuasa 6 hari tersebut, adakah dia boleh mengqadanya? Itu soalan yang ditanya. Adakah ia boleh mengqadanya? Yang bertanya menjuruskan qada itu pada bulan Syawal tahun hadapan. Sebenarnya puasa 6 itu pertama dia boleh diqada. Dia disyariatkan untuk diqada kerana di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i kaedahnya puasa-puasa yang dituntut pada waktu yang khas. Puasa-puasa yang dituntut untuk dibuat pada waktu-waktu yang khas secara sunat, sekiranya terlepas seseorang itu daripada mengerjakannya di dalam waktu tersebut, maka masih lagi disyariatkan untuk dia mengqadanya. Itu perkara pertama. Yang kedua, bila kita sebut disyariatkan ataupun disunatkan untuk mengqadanya, maka tidak tertentu ataupun tidak semestinya ia diqada di dalam bulan Syawal sahaja. Waktu mengqadanya luas.
di dalam mana-mana bulan, selagi mana ia bukanlah hari yang diharamkan berpuasa, maka seseorang itu boleh mengqadha puasa daripada 6 hari Syawal yang terluput dan terlepas daripada dia melakukannya. Misalnya, selepas habis Syawal kita masuk bulan Zulqa'dah, boleh mengerjakannya di dalam bulan Zulqa'dah ataupun bulan Zulhijjah dan seumpamanya. Saya, maknanya nak erti kata lain, tak semestinya kalau kita nak buat puasa sunat 6 Syawal tu, 6 Syawal tu, buat dalam bulan Syawal. Bulan selepas Syawal pun boleh Ustaz ya? Okey, seterusnya daripada pendengar kita, Kak Zara dari Kampung Gajah Perak, macam mana nak tahu waktu nak solat Isra' berapa lama selepas waktu subuh? Bismillahirrahmanirrahim. Ada riwayat yang menyebut apabila matahari telah naik, seseorang itu duduk di tempat sembahyangnya sehingga matahari telah naik, kemudian dia mengerjakan 2 rakaat sembahyang, maka pada ketika itu dia akan mendapat pahala umrah yang sempurna ataupun seumpamanya riwayat daripada Nabi SAW. Sembahyang itu dikenali sebagai salatul isyraq menurut sebahagian ulama. Soalannya, bilakah bermulanya waktu mengerjakan salat al-isyraq? Waktu bermulanya boleh mengerjakan salat al-isyraq adalah apabila matahari terbit dan telah naik sepergalahan. Dia terbit syuruk, yang tulis di dalam taqwim salat ada tulis syuruk, itu maknanya matahari terbit. Dan setelah matahari terbit, tunggu lagi, tidak dibenarkan lagi untuk solat isyraq, sehinggalah matahari itu naik sepergalahan. Dan kiraan ataupun anggaran matahari naik sepergalahan itu setelah ia terbit adalah lebih kurang 25 minit ataupun 23 minit. Maka lepas itulah bermulanya waktu boleh untuk mengerjakan solat yang dikenali sebagai salatul isyraq. Baik, kita masih lagi di WhatsApp Konti sebelum kita beralih di FB Live seketika nanti. Okey, anda hantarkan judul soalan. Baik, berikutnya daripada pendengar kita ni, masa macam mana nak buat kalau dari kecil kita tengok mak kita kena pukul dengan ayah kita. Kita sebagai anak ni kadang-kadang tak boleh tahan sabar. Kadang-kadang tercakap kasar sebab orangnya tak boleh kita cakap baik-baik. Nak kena cakap kasar jerit-jerit baru dengar. Adakah saya berdosa? Ustaz. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan apabila seseorang itu mempunyai kedua orang tua yang bukan beragama Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalaulah mereka berdua memaksamu untuk kamu menyekutukan aku, kata Allah, maka jangan kamu ikut. Dalam masa yang sama, walaupun ibu ataupun bapa seseorang itu musyrik ini adalah satu perbuatan dosa yang sangat besar, yang kalau seorang itu mati dalam keadaan syirik tidak akan diampunkan. Dalam bab dia suruh kita buat benda-benda dosa, maka jangan ikut. Tetapi janganlah kerana ibu kita ataupun ayah kita ini seorang penjenayah ataupun seorang pendosa, maka kita tidak berbuat baik dengannya. Ayat seterusnya berbunyi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan hendaklah kamu berdamping, kamu bersama dengan kedua orang tuamu di dunia ini dengan cara yang sewajarnya, dengan cara yang baik, dengan cara berbakti. Jadi dapatlah kita fahami bahawasanya bukanlah bila satu orang memiliki ayah yang tidak baik ataupun ibu yang pendosa menjadi lesen kepada dia
untuk melanggar apa sahaja border kebaktian ataupun akhlak sebagai satu orang dengan anak dia, dengan ayah dia. Bukan begitu. Quran menyebut, hatta kalau dia paksa kamu melakukan syirik, bab paksa itu jangan ikut. Tapi bab berkebajikan, bab memberi nafkah, bab berbakti, masih kena pegang, masih kena jaga. Maka begitulah juga dalam perkara ini. Dalam perkara ini, ada orang yang disakiti, ada orang yang dizalimi. Maka dalam bab itu, maka seseorang itu bertanggungjawab supaya apabila dia lihat ada orang yang disakiti, dizalimi, untuk dia membantu orang tersebut. Apatah lagi orang yang disakiti dan dizalimi itu adalah ayahnya sendiri, maka adalah ibunya sendiri, maka lebih-lebih lagi lah dia mempunyai tanggungjawab tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, adabnya sebagai seorang anak dengan ayahnya dia perlu jaga. Maka dia boleh untuk meleraikannya, tetapi sekali-kali dia tidak boleh memukul ayah dia ataupun dia tidak boleh memaki ayah dia. Dan dia buat apa yang dia boleh. Dalam perkara yang lain, mengubah hati ayah dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaulah perkara itu tidak berhenti melainkan kena rujuk kepada pihak berkuasa, maka diserahkan untuk pihak berkuasa yang melakukan tindakan dan hukuman. Baik, kita nak lihat seketika Ustaz Lutfi, para pendengar, para penonton. Kita akan kembali selepas ini. Dan kembalinya nanti, setelah kita lihat, ada soalan daripada pendengar kita yang tanya ni, boleh ke tidak pakai silk material? Baju raya sekarang trend macam-macam, Ustaz. Daripada chiffon, macam-macam. Ni daripada silk material, material sutera untuk solat itu diharamkan. Namanya amat yang selaki kot, kan. Dan tentang macam mana kita boleh ke tidak nak solat sunat untuk dapatkan fadilat tertentu, tapi solat qada belum selesai. Kejar sunat je banyak, qada mungkin buat sikit je. Okey, kita dapatkan jawapan tu selepas ini bersama dengan Ustaz Lutfi. Jadi teruskan setia bersama dengan kami di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Lukman di Warna Pagi IKIM. Setiap Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi. Pakar-pakar yang lain kepada masalah perubatan kecemasan. Stroke ialah masalah perubatan kecemasan. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Watak atau karakter atau khasiah ada aspek terpentingnya yang jarang dibicara. Aspek itu ialah aspek intelektual. Watak intelektual ini ialah apabila kita guna minda kita, akal kita untuk memastikan apakah yang baik, apakah yang tak baik. Kebudibicaraan adalah satu aspek terpenting watak atau karakter. Bangunan karakter ini adalah cabaran setiap orang. Ia merupakan cabaran sepanjang hayat yang indah, membangunkan watak yang mulia. Definisi hadis ialah aqwalun nabi. Yang pertama ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah wa af'alihi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah taqriratihi. Takrir ini ialah pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sifat fizikal Rasul, dan orang juga yang soleh ini adalah orang yang melakukan ibadat, orang baik, dan belum tentu dia itu adalah orang alim. Dan orang alim, orang yang mempunyai ilmu, belum tentu dia ni kuat melakukan amal ibadat. Sebab itu jangan kita mengukur keilmuan seseorang itu dengan amal ibadat. Oh, dia ni sembahyang tahajud banyak, dia ni rajin bersedekah, dia selalu puasa sunat, maka kita pun mengatakan dia alim. Salah. Kerana kealiman seseorang itu bukan diukur dengan pakaian, bukan diukur dengan amal ibadahnya. Kerana amal ibadah itu adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan ilmu mesti kena amanah dengan. Dah faham hadis, baru dapat kita hayati dan praktikkannya. Ikuti segmen Mutiara Hadis setiap Jumaat jam 3.10 petang bersama Ustaz Bukhari Abdul Rahman. Mutiara Hadis memperkemas ibadah harian.
Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Radio IKIM. Masih lagi menerusi rancangan Tahsinul Ibadah saat ini. Kita ada Ustaz Ahmad Lutfi saat ini untuk kongsikan pencerahan tentang apa juga persoalan berkaitan dengan hukum hakam. Bab solat boleh, bab zakat boleh, puasa boleh. Tanyakan aja, insya-Allah semua Ustaz Lutfi boleh. Ustaz, jom kita sambung. Soalan yang saya dah gantungkan di awal tadi Ustaz, kita jawab dulu tadi tentang baju raya ni. Mana tadi tu? Ini dia Ahmad. Ustaz pun boleh tengok tu. Ustaz tengok kat skrin. Ahmad tanya, Ustaz, adakah memakai baju raya silk material untuk solat itu diharamkan? Bismillahirrahmanirrahim. Bagi seorang lelaki dilarang daripada memakai sutera. Dan pemakaian sutera itu adalah untuk orang lelaki dalam syurga. Di dunia bukan tempat dia. Dan pemakaian sutera yang diharamkan itu adalah sutera asli, bukan sentetik. Sentetik dengan makna dia bukan sutera, tetapi dijadikan tiruan seperti sutera, maka itu dibenarkan. Kalaulah materialnya itu adalah merupakan sutera yang asli dan kandungan sutera itu melebihi bukan sutera, maka haram dipakai oleh kaum lelaki. Tak ada beza waktu semayang ke, waktu luar semayang ke, diharamkan secara mutlak bagi mereka untuk menggunakannya, kerana pakaian sutera ini adalah untuk perempuan. Kain sutera ini adalah untuk perempuan. Kalau lelaki dia pakai pakaian sutera, maka dia dipanggil memakai pakaian yang khas untuk perempuan. Bahkan pakaian yang seseorang itu letak atas badan dia itu akan bagi kesan pada jiwa dia. Kalau dia selalu pakai pakaian perempuan, maka jiwa dia akan jadi perempuan. Begitu. Maka oleh kerana itu, hukumnya adalah haram secara mutlak sekiranya kandungan sutera itu melebihi kandungan bukan sutera. Tapi kalau benang bagi kain yang dia pakai itu bercampur-campur. Ada benang sutera, ada benang bukan sutera, dan kandungan sutera itu bawah daripada 50%, maka masih lagi dibenarkan. Okey, seterusnya Sofiana Rizkwan tanya, boleh ke nak solat sunat sebab nak dapat fadilat solat tersebut tapi belum selesai qada solat-solat yang dah tertinggal? Solat sunat ni hukumnya sunat. Solat qada hukumnya fardu. Asasnya fardu ini ganjarannya, fadilatnya 70 kali ganda lagi besar daripada sunat. Itu yang pertama. Yang kedua, sembahyang sunat ini kalau dia tak buat, dia tak berdosa. Tetapi sembahyang fardu kalau dia tak buat, maka hukumnya berdosa. Kita boleh fikir sendiri, bila ada dua tuntutan. Satu tuntutan yang kalau kita tak buat pun tak apa. Yang kedua, tuntutan yang kalau kita tak buat, kita berdosa. Yang mana sepatutnya kita dahulukan. Sudah tentu dah yang dihukum sebagai fardu wajib mesti yang wajib didahulukan. Maka oleh kerana itu, ulama menulis bahawasanya adalah berdosa, adalah tak boleh. Bagi orang yang masih ada sembahyang sunat, dia masih ada sembahyang qada, dia sibukkan diri dia dengan sembahyang sunat. Kerana apa? Seolah-olahnya dia macam satu orang ada kewajipan bayar zakat, tapi dia tak bayar zakat, dia sibuk bagi sedekah. Bayar zakat itu kan wajib, sedekah itu sunat, dan begitulah secara kiasnya. Maka kalaulah kita ni kerana sibuk habiskan masa sembahyang qada, tak sempat sembahyang sunat, maka itu sebenarnya satu keuntungan yang besar. Jangan kita rasa bersalah kerana tak dapat buat sembahyang duha, kerana kita gunakan sembahyang qada. Rasa ralat ke tak sempat sembahyang itu, sembahyang ini, tak perlu rasa bersalah. Kerana apa yang kita buat itu lebih besar daripadanya, iaitu mengerjakan sembahyang qada.
Baik, seterusnya. Soalan daripada Atan dari Kuala Lumpur bertanya, seorang wanita yang sedang dalam proses bersalin telah pecah air ketuban bercampur darah. Adakah masih perlu solat? Ustaz. Wanita ketika dia mengandung, dia suci. Ketika dia hampir beranak, dia suci. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, walaupun sudah pecah air ketuban, daripada segi prinsipnya, dia masih lagi mukallaf ataupun masih lagi dibebankan untuk sembahyang fardu. Masih lagi. Tetapi dalam situasi itu dia berada dalam keadaan tak sihat, dia berada dalam keadaan lemah, dia berada dalam keadaan sakit. Dalam masa yang sama kita kata wajib sembahyang. Maka mudah sahaja solusinya, keadaan wanita ini adalah seperti keadaan orang yang sakit. Orang yang sakit, adakah gugur kewajipan sembahyang daripada dia? Tidak gugur. Cuma dia boleh mengerjakan sembahyang sebagai sembahyang orang sakit. Kalau tak boleh berdiri, Nabi kata, maka duduk. Kalau tak boleh duduk, berbaring. Maka begitulah juga. Kalau dia tak boleh berdiri, maka dia duduk. Kalau tak boleh duduk, maka dia berbaring. Apa keadaan solat yang dia boleh kerjakan pada ketika itu, maka dia kerjakan. Dia kerjakan. Dan kalaulah dia tak mampu lagi untuk mengambil wuduk, tak mampu dah nak bergerak, maka dia mengerjakan solat secara hormat waktu, dan kelak nanti bila dia dah habis pantang, dia dah mandi hadas, maka dia qada balik solat tersebut yang dia tertinggal ketika belum lagi keluar darah nifas. Baik, seterusnya. Umi Anikah tanya, bapa saya telah uzur, bolehkah buatkan umrah untuknya sedangkan ayah masih hidup, ataupun buat badal haji terus untuk ayah, dan apakah perlu minta izin daripada ayah? Orang yang wajib pergi haji ni adalah orang yang mempunyai istita'ah. Dalam Quran dinyatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah wajib atas manusia orang yang mampu untuk mengerjakan haji, Maka salah satu daripada syarat wajib haji adalah mampu. Mampu ni ada dua. Satu, mampu pergi haji dengan diri sendiri. Yang kedua, mampu pergi haji dengan harta. Dengan harta. Maksudnya apa maksud dengan harta? Dia tak boleh pergi sendiri sebab faktor dia ni lumpuh misalnya, ataupun dia sakit-sakit yang tak ada harapan sembuh, dia tak boleh nak melakukan amal-amal tersebut. Maka ini disebut sebagai al-istita'ah bil ghair. Dia mampu tapi orang lain yang buatkan. Orang lain yang buatkan. Maka kalaulah situasi ayah tadi tu, yang dia berada pada situasi yang kedua, zahirnya itu dia dah tak mampu lah kalau nak suruh bergerak, dan seumpamanya sangat sukar bagi dia, maka dia berada pada kategori al-istita'ah bil ghair. Maka boleh orang lain mengerjakan umrah ataupun mengerjakan haji untuk dia dengan satu syarat. Apa syarat dia? Dia sendiri yang mengizinkan orang itu berbuat demikian. Perlu ada izin daripada dia, ataupun perlu ada upah daripada dia terpulang. Sama ada orang yang melakukan itu secara berupah ke, ataupun anak dengan inisiatif sendiri mahu melakukan bagi pihak ayah, tapi oleh kerana ayah tu masih hidup, hanya sah dilakukan kalau ada izin daripada beliau. Dan kalaulah ditakdirkan ayah meninggal dunia dan masih belum melakukan dan mengerjakan haji, maka boleh sesiapa sahaja walaupun orang yang daripada kalangan bukan waris untuk mengerjakan haji walaupun tanpa izin. Itu dia ada beza. Kalau masih hidup, perlu ada izin daripada tuan tubuh. Tetapi kalau sudah meninggal dunia dan haji ataupun umrah itu adalah umrah ataupun haji sunat, maka wajib, bukan sunat, wajib,
maka boleh dikerjakan bagi pihak si mati walaupun tanpa ada izin dan wasiat daripadanya. Baik, soalan terakhir unik soalan ni Ustaz. Pertama kali ni baca soalan macam ni. Terima kasih Wan Chu dari Ceras. Apa hukumnya kita sewa bilik kepunyaan seorang beragama Hindu? Rumah tu baru siap dibina. Dia tidak pernah diduduki pun. Cuma tuan rumah letak gambar tokong kat pintu masuk rumah. Bolehkah saya sewa bilik tersebut? Daripada segi hukum menyewa rumah ataupun bilik milik orang bukan Islam, itu memang jelaslah tak ada masalah kan. Bermuamalah dengan orang bukan Islam ni memang dibenarkan pun. Nabi pun bermuamalah hatta dengan orang Yahudi. Itu yang pertama, boleh. Kalau ditanya dari segi boleh ataupun sah tak sewa menyewa, itu memang jelas boleh. Yang kedua, persoalannya ada hadis yang menyebut bahawasanya malaikat dia tak masuk dalam rumah. Yang dalam rumah itu ada anjing, dalam rumah itu ada patung. Maka kesan dia begitulah. Kalau memang tempat yang kita tinggal tu ada patung, segi sewanya sah, tetapi dia tak ada barakah lah, sebab malaikat tak masuk di tempat tersebut. Yang tadi tu letak gambar tokong kat pintu masuk rumah, sama lah tu Ustaz kan? Macam letak patung jugalah kan. Baik Ustaz, dah sampai ke penghujungnya dan kita berakhir di sini. Terima kasih banyak tetamu saya Ustaz Ahmad Lutfi bin Muharram berkongsi untuk episod minggu ini tentang sesi soal jawab agama dan macam-macam perkara yang dah kita bincangkan. Moga sedikit sebanyak menjadi panduan buat para pendengar dan para penonton ya. Dan terima kasih banyak Ustaz. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk anda, teruskan setia bersama dengan kami di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. صلى